Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyambung perbahasan kita, perbincangan kita dalam kita membicarakan hadis Jibril, hadis Jibril yang dikenali sebagai hadis Jibril, dan kita insya-Allah pada hari ini akan menyambung perbahasan tentang rukun iman yang ke-6, rukun iman yang terakhir. Hari itu kita dah berhenti tentang beriman kepada syurga dan juga neraka. So hari ini kita akan teruskan dengan rukun yang ke-6 yang kita kenali, yang kita semua telah maklum, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis ini menggambarkan ataupun menceritakan kepada kita, hadis Jibril ini menggambarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan umatnya, dalam memberikan pengajaran kepada kita manusia yang melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kadang datang dalam pelbagai cara, mengikut keutamaan, mengikut sejauh mana perkara tersebut penting dan perlu diberi perhatian kepada umat manusia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh ataupun memerintahkan agar Jibril alaihissalam untuk datang sendiri dan mengajarkan kepada sahabat, maka kita kena faham bahawa perkara ini adalah perkara yang sangat penting, sangat asas, sangat asaslah kepada agama kita, yang mana perlu kita fahami dan perlu kita yakini dengan sebenar-benarnya bahawa ia adalah satu yang menjadi foundation, menjadi asas kepada agama kita, asas kepada orang-orang yang beriman, supaya ia akan menjadi panduan, menjadi panduan dan menjadi pedoman kepada kita dalam kita melayari bahtera kehidupan. Jadi rukun yang ke-6 adalah beriman kepada takdir baik dan juga jahat. Dalam mengupas rukun ini, Dr. Mustafa Abdul Rahman memulakan dengan katanya, beriman kepada takdir baik dan jahat, sama ada yang telah berlaku dan yang sedang dan akan berlaku, adalah dari tuntutan agama. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, selain daripada hadis ini, iaitu la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in: yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq, yu'minu bil mauti wa yu'minu bil ba'thi ba'dal maut wa yu'minu bil qadri. Ini hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Apa katanya? Tidak beriman seorang hamba sehingga dia beriman kepada 4 perkara. Walaupun dalam hadis ini ada 6 rukun, tapi di sini dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan antara yang 6 ni ada juga perkara-perkara yang lain yang mesti diimani, mesti dipercayai oleh seorang mukmin. Cuma dia berbeza. Cuma di sini mungkin audiennya mungkin agak berbeza. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan perkara yang tidak berlainan, tetapi menjadi sebahagian daripada rukun-rukun iman, apa perkara yang kita perlu imani juga, iaitu yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq.
bahawa seorang itu dianggap beriman, tidak dianggap beriman sehinggalah yang pertama dia bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutuskan dengan kebenaran. Itu adalah kata apa, mungkin terjemahan ataupun mungkin huraian lanjut tentang rukun iman yang pertama itu, iaitu bersyahadah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah kita, dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruhnya. Yang mana ditambah hadis itu ba'asani bil haqq. Maksudnya bukan hanya bersyahadah saja, tetapi meyakini bahawa apa yang telah diturunkan dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang layak, yang sebenar-benarnya tahu yang mana baik dan buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia hanya dengan akal yang terbatas, dia tak tahu, dia tidak dapat nak memastikan yang mana yang sebenarnya baik, yang mana sebenarnya jahat. Sebab itu kita berbeza dalam banyak perkara. Tetapi foundationnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu telah jelas nyata, dan haram itu pun telah jelas nyata. Kenapa jelas? Kerana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah menetapkan bagaimana kriteria yang baik, yang halal, dan bagaimana kriteria yang haram. Cumanya manusia ni kadang-kadang dia suka mencari dan suka mentafsir-tafsirkan supaya sesuai dengan kehendak nafsunya sesuatu perkara. Kan kadang-kadang kita tahu dah benda tu dah jelas haram, tapi kita tanya juga mudah-mudahan ada yang boleh mengatakan halal. Suatu perkara yang memang haram, memang jelas haram, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu memang sifat manusia. Itu memang hawa nafsu. Yang la ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nafsu itu dia akan sentiasa menyuruh, sentiasa mendorong manusia untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ba'athani bil haqq. Dalam hadis tu Rasulullah kata yang mengutuskan aku dengan kebenaran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minu bil maut, dan seorang itu tidak beriman kecuali dia beriman dengan kematian. Bahawa semua dunia ini akan fana, akan binasa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebahagian daripada ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya, bahawa kita kena meyakini bahawa kita akan mati, dan pada kematian itulah sendiri kita akan ditanya, kita akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita lakukan, sama ada baiknya ataupun buruknya. Bukan hanya beriman bahawa manusia itu mati, tidak, tapi apa konsekuennya, apa yang akan datang selepas kita mati. Sebab manusia bila mati, dia tidak mati sebagaimana matinya haiwan, sebagai matinya ternakan, tidak sebagai matinya tumbuh-tumbuhan. Dia mati untuk dibalas. Sebab itu maksudnya beriman dengan kematian, bahawa manusia ni akan dibalas, akan menemui ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian tu sebagai peringatan, cukuplah kematian tu sebagai peringatan. Dalam satu hadis yang lain yang saya terlupa matanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati itu sebagai peringatan kepada manusia tentang apa sahaja perkara yang ingin dilakukan sewaktu dia hidup. Bahawa dia akan dibalas, dia akan menerima balasan baiknya ataupun balasan buruknya sebagai timbangan, sebagai amalan.
yang akan menjanjikan sama ada dia akan menerima nasib yang baik ataupun sebaliknya selepas kematiannya. Wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal maut. Dia beriman dengan kematian, bahawa dia akan mati, akan dibalas, dan dia beriman dengan kebangkitan selepas hari mati itu. Untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Beriman dengan maut dan beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan kiamat itu. Jadi, dan yang terakhir, wa yu'minu bil qadri, dan dia kena beriman dengan qadar. Sebab itulah Dr. Mustafa kata ia merupakan suatu tuntutan agama, kerana antara asasnya seorang Muslim, seorang mukmin, dia perlu beriman bahawa qada dan qadar ini adalah kerja Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara itu tidak akan berlaku kecuali dengan izin dan kecuali dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah usaha manusia? Usaha manusia adalah untuk memilih di mana apa yang akan dilakukan. Manusia diberikan keupayaan, ikhtiar. Diberikan ikhtiar untuk memilih apakah perkara yang dia ingin lakukan, dan dengan qada dan qadar Allah perkara itu berlaku sesuai dengan pilihan manusia. Sebab itu manusia layak untuk dibalas, layak untuk diberikan ganjaran, layak diberikan hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dia pilih dan dia lakukan, walaupun ia berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia berusaha untuk melakukan perkara tersebut, memilih untuk melakukan perkara tersebut, menyebabkan dia layak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir berarti percaya bahawa Allah mengetahui perjalanan hamba-hambanya dan menguasai hal ehwal mereka serta mentadbir urusan mereka. Jadi kesemuanya ini adalah di dalam pentadbiran, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan berlaku, jodoh, maut, rezeki dan sebagainya, semua itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kekuatan, kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dan untuk berusaha untuk melakukan sesuatu perkara. Tetapi qadarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya bahawa segala sesuatu yang berlaku dalam alam ini adalah dengan izinnya. Tidak akan berlaku suatu perkara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia perkara-perkara lah yang manusia telah telah pilih untuk lakukan, tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah maka tidak berlaku juga. Contoh macam mencari rezeki, kan, mencari jodoh dan sebagainya. Kita nak sangat tackle perempuan tu, ataupun lelaki tu, kan, nak sangat, termimpi-mimpi, mandi tak basah, minit makan tak kenyang dan sebagainya, berusaha ambil hatinya dan sebagainya. Tapi kalau tidak diizinkan Allah maka tidak berlaku juga. Jadi walaupun manusia boleh berusaha, tapi tidak semestinya apa yang kita usahakan tu kita akan dapat. Study bagai nak rak, tapi keputusan pun tak sebagaimana yang kita harapkan, kan. Ni lagi lah musim-musim corona dengan SPM-nya, STPM-nya, STAM-nya, kan. Perancangan demi perancangan nak tangguh daripada satu tarikh kepada satu tarikh, tangguh, tapi Allah tak izinkan, maka tak tertangguh sampai sekarang, sampai tahun depan. Tak pernah dalam sejarah, kan, perusahaan penting macam ini ditangguh sampai ke tahun berikutnya. Tapi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas qadar Allah Subhanahu wa taala. Okey, walaupun manusia dah berusaha untuk buat, supaya kita tidak merasa kecewa dengan hidup ni. Kan, kita perlu beriman kepada qada dan qadar supaya kita tidak terlalu kecewa dengan hidup ni.
Sebab itu orang yang beriman tu dia tidak ada istilah dia putus asa, dia tidak ada istilah dia kecewa dengan hidup, kerana kesemuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pernah baca hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagaimana hebatnya keadaan orang yang beriman ni. Kalau sekiranya dia menerima nikmat, hamdallah wa syakar, dia akan memuji Allah dan dia akan bersyukur. Orang yang beriman, apabila dia menerima nikmat, maka perkara yang pertama yang dia perlu buat ialah dia hamdallah. Dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala kerana dia tahu itu adalah daripada Allah. Walaupun dia telah berusaha bermati-matian dan sebagainya, tetapi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya pujian itu untuk Allah. Kan, walaupun tak salah kita nak ambil kredit untuk sesuatu perkara yang baik itu yang berlaku ke atas kita, tetapi kita jangan lupa bahawa ia adalah berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amjibtu amrul muslimin amrul mu'minin. Nabi kata dia sangat merasa hairan. Hairan ni dalam bukan maksudnya tak terkejut apa semua, tetapi hebatnya, hairan kat sini maksud hebatnya keadaan orang yang beriman. Apabila dia menerima nikmat, hamdallah wa syakar, dia akan memuji Allah dan dia akan bersyukur. Akan tetapi apabila dia menerima bala, menerima ujian, hamdallah wa sabara, dia kena memuji Allah juga dan dia kena bersabar. Itu baru sifat orang yang beriman. Bukannya meraung-raung dan sebagainya, menyalahkan takdir dan sebagainya, tapi sepatutnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala juga, dan dia kena bersabar dengan ujian berkenaan. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ujian kecuali atas tujuan-tujuan yang tertentu. Sama ada yang pertama untuk menghilangkan dosa, yang kedua sama ada untuk meninggikan darjat seseorang itu. Sebab itu Allah menurunkan ujian. Dan yang ketiga untuk meninggikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuatu berlaku tu bukannya berlaku tanpa sebab, semuanya dengan sebab. Kerana Allah Subhanahu wa taala tu Maha bijaksana, Maha bijaksana. Qadar Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kenapa Allah tetapkan sedemikian? Ada sebabnya. Manusia tugasnya untuk mengambil yang terbaik atas setiap perkara yang berlaku. Kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada hikmah yang kita tidak tahu. Janganlah kita jadi orang-orang yang mesti tahu kenapa suatu perkara itu berlaku. Tentang hikmahnya baru kita nak terima, tak payah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita beriman adalah kita kena percaya bahawa ia daripada Allah, dan dia tentunya ada kebaikan yang tersembunyi di sebaliknya. Dan bahawa apa sahaja yang mengenai manusia, sama ada yang bermanfaat dan mudarat, adalah dengan iradah dan qada dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada manfaat, sama ada mudarat tu berlaku dengan iradah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kudrah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taghabun ayat 11, apa kata? Ma asabaka min musibatin illa bi iznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan tidaklah terkena sesuatu musibah illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba, tidak tertimpa min musibatin, pada sesuatu musibah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ajal maut, sakit, sihat dan sebagainya, itu semua adalah kerana izin Allah Subhanahu wa taala, berlaku kerana izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah,
Dan barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa ia berlaku, musibah itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, akan menenangkan hatinya, akan memberikan jalan keluar. Kan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan barang siapa, dengan syarat kena ittaqillah, kena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah. Dan barang siapa yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar, penyelesaian kepada masalah, kepada musibah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki daripada perkara-perkara yang dia tidak jangka, yang tidak apa kata, tidak tak expect kan, tiba-tiba selesai masalah itu, kan? Hutang yang banyak ke contohnya, kereta yang rosak ke contohnya, kan? Allah bagi rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baru ni saya nak share lah. Baru ni saya sekolah saya ada buat jamuan akhir tahun, dan kami pun bertukar-tukar hadiah lah. Itu memang acara wajib lah pada jamuan akhir tahun tu, bertukar-tukar hadiah. So masing-masing dikendaki untuk menyediakan hadiah untuk diberikan kepada rakan guru yang lain. Adalah nilai-nilai yang tertentu. Dan tak tahulah kenapa, kan, banyak-banyak hadiah. Saya pilih apa tuan-tuan? Saya pilih chopping board. Saya pilih chopping board. Banyak-banyak perkara yang terlintas dalam kepala saya, chopping board. Tapi bukan chopping board yang RM2 lah. Chopping board yang tebal, bukan yang biasa, yang tebal. Okay? So memang baguslah chopping board tu. Saya pun tak tahu kenapa saya beli chopping board. Bila diberitahu tu, cari apa yang kata biasa-biasa kan, orang semua bagi tuala lah kan, bagi bantal lah, bagi selimut lah. Cari benda lain lah kan. Tiba-tiba fikir chopping board. So saya belilah chopping board. Saya bungkus elok-elok dan sebagainya. Dan pada hari kejadian, saya pun cabut undi, cikgu yang berkenaan kan, dia dapat chopping board saya. Okey, tapi dia tak terus buka. Saya kata jangan hairan, ini lain daripada yang lain. Dia kata gitu bila saya bagikan hadiah tu. Okey Ustaz. Dia GKMP kan, salah seorang pentadbir. So dah balik tu dah selang sehari baru dia buka hadiah tu. Dia mesej kat saya, Ustaz, hadiah tu memang rare lah Ustaz. Dia kata hadiah tu memang rare kan, mana pernah orang bagi chopping board tukar-tukar hadiah kan. Saya pun dapat meja yang sepasang sendiri tu kan. Okay. Jadi cumanya dia kata yang menjadi bukanlah hairan kan, tapi kebetulan lah, kalau kita bahasa mudahnya kebetulan. Saya baru buang chopping board saya yang lama 2-3 hari lepas kerana terlalu uzur. Dia dapat chopping board baru yang elok pula tu. Sebab tu kadang kita tak tahu. Kita tak tahu kejadian yang Allah ataupun ketentuan yang Allah telah tetapkan itu sebenarnya yang terbaik. Yang ada rahsia, yang ada hikmah. Cumanya kita kena ittaqillah. Kena betul-betul bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa setiap perkara tu ada sebab, ada hikmah. Dan itu yang payah kan? Itu yang payah. Kerana hikmahnya itu dia tidak akan, kadang-kadang dia tidak dapat kita tafsirkan dengan serta-merta. Dia memerlukan masa. Kan? Bukannya kita dapat musibah kita terus tahu kenapa jadi akibatnya dan sebagainya. Tak. Dia mengambil masa. Cuma yang pastinya kita kena beriman yang yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim.
Ayat itu Allah tutup dengan Allah dengan setiap sesuatu itu mengetahui. Allah tahu apa yang terbaik untuk manusia. Bila Allah tetapkan, maka Allah tahu itu adalah yang terbaik untuk manusia, ciptaannya. Kerana Allah sangat kasih kepada hamba-Nya. Maka Allah tidak hendak kecuali perkara yang baik saja kepada kita. Bila Allah tetapkan sesuatu perkara, kan? Kenapa tidak boleh mengumpulkan adik-beradik dalam satu pernikahan, kan? Seorang lelaki tidak boleh menikahi adik-beradik dalam satu pernikahan. Dah nikah dengan kakaknya, tak boleh nikah dengan adiknya pada masa yang sama. Itu ada sebabnya, kan? Walaupun dahulu mungkin boleh, sebelum kedatangan Nabi kita mungkin boleh, syariat umat yang terdahulu mungkin boleh, tapi syariat Rasulullah SAW tidak membenarkan perkara-perkaraan. So kena terima. Kenapa perlu tutup aurat sedemikian? Kenapa tidak boleh makan itu dan ini? Kenapa wuduk perlu basuh muka, basuh tangan, kan? Nak angkat hadas kecil, kan? Bukannya basuh kemaluan, kan? Ada basuh kemaluan? Tak ada. Nak angkat hadas, tapi basuh muka, basuh tangan, kan? Sapu kepala. Kenapa tak basuh kepala? Tapi sapu kepala aja. Dan basuh kaki, angkat hadas. Istinja tu lain lah, kan? Kenapa tidak hanya dengan istinja maka hadas kecil kita turut terangkat? Itu ada sebabnya. Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hadas besar tak macam hadas kecil angkatnya? Kenapa perlu ratakan air ke seluruh badan? Kenapa tak cukup dengan berwuduk saja tu? Jadi itu ada sebabnya. Kerana Allah Maha mengetahui sesuatu perkara. Manusia tak tahu. Sebab yang baik dan buruknya hanya yang layak menentukannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta manusia. Alam ini tidaklah terjadi dengan sendirinya dan tidak pula dibiarkan segala kejadian dan segala yang berlaku di dalamnya menurut kehendaknya. Alam ni dia tidak berjalan dengan sendiri. Semuanya atas ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada mangsa dan kenapa ada pemangsa, kan? Kalau kita tengok kitaran apa tu, rantaian makanan, kan? Kita ada mangsa dan kita ada pemangsa. Ada herbivore, ada carnivore, kan? Ada omnivore. Siapa omnivore? Manusia lah. Omnivore makan semua. Semua dia makan, tolak batu, kayu, besi, kan? Tapi semua dimakan manusia. Omnivore. Jadi rantaian makanan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga sustainability alam ini, kan? Kalau dah banyak sangat arnab, tak ada yang jadi pemangsa kepada arnab, maka penuhlah dengan rabbit, kan, dunia kita ni, kan? Ataupun kalau kita kat Malaysia ni tak ada yang boleh makan ayam, penuhlah ayam kat muka bumi, kan? Tak ada yang boleh makan kambing, penuhlah kambing kat muka bumi. Bahkan semuanya itu ditetapkan supaya alam ni sentiasa seimbang, mengikut ketentuan dan mengikut tujuan penciptaan alam ni, iaitu untuk manusia, kegunaan manusia. Jadi ia tidak berlaku, dia tidak berlaku mengikut kehendak alam itu, tetapi mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lembu yang makan nasi kecuali dihidangkan nasi lah, kan? Lembu secara tabiinya dia akan makan tumbuhan, akan makan rumput dan sebagainya. Kerana itu tujuannya. Tak adalah lagu bangau tu, kan? Supaya alam ini berlaku ataupun alam ini berfungsi mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi alam dan yang berlaku di dalamnya adalah menurut ketentuan kudrah Allah dan perhitungannya. Kenapa orbit itu dia harus berbentuk
lonjong kan, bentuk orbit tu lah lonjong gitu kan, dia tidak bulat, dia lonjong gitu. Kenapa begitu kan? Baru ni kita berlaku suatu saintis kata keajaiban alam, tetapi bukan keajaiban, itu ketentuan. Apa dia? Apabila Saturn dengan Zuhal berada dalam satu garisan yang lurus dengan bumi kan, berlaku berapa ratus tahun sekali berlaku. Kali yang terakhir tahun 1222 ke, saya tak ingat, 1272 ke. Baru ni berlaku 20 Disember lepas 20 Disember lepas. Sibuk ahli-ahli yang kata apa, astrologi dan astronomi dan sebagainya kan. Dia yang melaporkan keajaiban, tapi dia bukan keajaiban, dia tidak berlaku kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bumi ni hanya ada 1 bulan? Kenapa ada planet yang ada sampai 3-4 bulan kan? Planet mana tu? Entah, saya tak ingat, tapi ada sampai 2-3 bulan. So kalau kita ada 2-3 bulan lah juga, pening bulan mana ni? Ni bulan 1 ke? Ni bulan 2 ke? Ni bulan yang ketiga ke? Nak tentukan masa dan sebagainya. Jadi ada sebab. Kenapa Zuhal ada ring? Zuhal ke Saturn yang ada ring? Zuhal kan, yang ada betul lingkaran dan sebagainya. Itu semua ada sebab dan ada perhitungan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian terhindarlah dari sebarang kekacauan dan kemusnahan. Supaya apa? Supaya alam ini, macam saya katakan tadi, berjalan dengan seimbang, berjalan dalam ketetapannya, sesuai dengan tujuan penciptaannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu kami jadikan dengan qadar, dengan ketetapan-ketetapan yang tertentu, yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada pokok keluar bunga, dah keluar bunga, baru terbit buah, buah dan masak, dia akan gugur kan? Bukannya buah masak tu dihilang, dapat dihilang begitu saja kan? Tidak, tapi dia gugur kembali ke tanah. Ada buah yang gugur ke atas, ke langit, tak ada kan? Semua turun, semua gugur ke bawah. Itu ketetapan Allah, supaya memberi balik nutrien, mengembalikan balik nutrien itu kepada tanah untuk dimanfaatkan oleh pokok itu sendiri ataupun pokok-pokok yang lain. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya keluar buah dulu kemudian baru keluar bunga, tak ada kan? Apa tu, semuanya berlaku dalam pusingan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ukuran itu berlakulah segala kejadian. Dengan sebab itu berlaku segala kejadian. Kerana qadar itu, ketetapan itu, maka berlakulah dia sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala kejadian yang berlaku pada alam dan pada diri manusia adalah menurut ukuran atau qadarnya. Qadar di sini bukan bermaksud ukuran saja, tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku bukannya tanpa sebab, berlaku dengan ketetapan. Ajal dan tempat kematian serta segala yang berkaitan dengan peri kehidupan manusia dalam perkara yang ia sendiri tidak berupaya mengubah dan menukarkannya. Ajal, maut, tempat kematian, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia tidak berupaya untuk menghalang perkara berkenaan ataupun ketetapan berkenaan, kerana dia termasuk di dalam perkara-perkara yang ghaib, termasuk di dalam perkara-perkara yang di luar keupayaan manusia untuk menentukan, kerana dia adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah termasuk dalam ketentuan qadar Allah. Dia telah ditetapkan. Kita masih lagi hidup, kita masih lagi dapat menghirup udara
dapat menikmati lagi saat-saat kita sebagai seorang manusia kerana ketetapan Allah. Saya pernah masuk hospital 3 bulan. 3 bulan tuan-tuan, 3 bulan. Doktor kata habis ubat dah bagi. Ini kalau yang ubat yang last ni, kalau tak sembuh juga, memang tak tahulah sama innalillah ke apa. Tapi itu qadar Allah. Qadar Allah. Hidup dah juga Ustaz Nurul ni. Sampailah sekarang boleh bagi kuliah dan sebagainya. Dan saya percaya ramai daripada kalangan kita pernah mengalami penyakit-penyakit yang kalau ada yang tak pernah tu tak apalah, tu rezeki Allah bagilah, kan. Tapi ada kawan-kawan kita, ada kenalan kita, sahabat-sahabat kita yang dapat penyakit yang begitu berat, tapi dengan izin Allah sembuh. Ada juga yang dengan izin Allah juga, dengan ketetapan Allah juga, meninggal akibat penyakit berkenaan. Itu kita tidak tahu. Ajal maut, ketetapan itu kita tidak tahu. Kita kena serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman kepada qadar dan perkara-perkara tersebut sambil berikhtiar dari gelisah atau kusut fikiran dan putus harapan. Cuma yang kita perlu buat, kena berikhtiar. Kena berikhtiar untuk menyelesaikan perkara berkenaan. Untuk menyelesaikan ujian yang menimpa. Kena berusaha lah. Dah ada penyakit, kena berusaha lah untuk mengubat, kan. Kalau kata perlu berpantang, kena berpantang lah, kan. Orang gaut tak boleh makan makanan yang tertentu, itu kena usaha lah. Tidak sakit lah, gautnya tak sembuh-sembuh, kan, dan sebagainya, kan. Orang yang kencing manis, dah tak boleh makan manis, kena berusaha lah, mengikut kadarnya. Kerana usaha itu memang adalah bahagian manusia. Kita kena berusaha supaya kita dapat ganjaran, supaya kita dah boleh menerima balasan baik sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Alright. Seorang yang beriman akan menerima semua itu dengan jiwa yang tenteram, dengan tidak melupakan ikhtiar dalam perkara yang dapat dilakukan ikhtiarnya. Kita kena tenteram, kena sabar dulu. Terima ujian, kena sabar, kena istighfar, kena mengucap alhamdulillah, kena memuji Allah, alhamdulillah. Yang pertama, kena bertenang dulu. Tarik nafas, kan. Dapat ujian, tarik nafas, istighfar, subhanallah, subhanallah, kan. Astaghfirullah. Kemudian melakukan ikhtiar yang dapat menyelesaikan masalah itu ataupun peristiwa yang berkenaan, kan. Lepas tu baru berikhtiar, tawakal. Ikhtiar kemudian bertawakal. Serta percaya bahawa di sebalik alam yang nyata ini ada kekuasaan ghaib yang lebih gagah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Surah Taubah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan menerima kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ini antara rahsia macam mana kita boleh mententeramkan diri kita, jiwa kita, dengan kita mengucapkan ataupun membaca firman Allah ini. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dan bila kita menerima bahawa ia telah ditetapkan oleh Allah, maka akan tenteramlah diri kita. Huwa maulana, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penolong kami. Maula, penolong kami, penjaga kami. Falyatawakkalul mu'minun, dan nescaya orang yang beriman akan bertawakal. Bila kita telah menerima bahawa ia daripada Allah, maka insya-Allah kita boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang tentukan. Dan kita percaya bahawa Allah adalah penjaga kita, penolong kita. Kalau Allah dah tetapkan, maka kita sebagai hamba kena terima, dan kita sebagai hamba
kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang terbaik, kan, yang paling mudah. Kalau budak-budak ni dah keputusan mereka lah, kan. Ada yang berjaya, ada yang gagal, ada yang tidak begitu cemerlang. Maka kita kata itu adalah daripada Allah dan kita kena menerima, tapi dengan syarat selepas berusaha. Itu kan, ini tak berusaha, kemudian dapat keputusan yang tak baik, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah daripada Allah, tapi sesuailah dengan usaha yang kita buat. Cuma ada yang berusaha bermati-matian, kan, tetapi sekadar itu sahaja usahanya, tetapi keputusannya sekadar itu sahaja. Itu kita kena pujuk diri kita, kena pujuk sahabat-sahabat kita, anak-anak kita. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin itu yang terbaik, dan Allah nak berikan yang lebih baik daripada itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sampai situ sajalah dahulu, dah 40 minit, kan. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi insya-Allah dalam kesempatan yang akan datang. Cuma apa yang penting, kita kena beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu penentu dan menetapkan sesuatu perkara yang berlaku ke atas kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Cuma manusia kena berikhtiar, kena berusaha untuk mendapat yang terbaik, namun keputusan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mendidik diri kita dengan perkara berkenaan, kita akan lebih tenang, kita akan lebih dapat mengarungi cabaran-cabaran hidup dengan lebih apa cabaran dengan lebih bersemangat, dengan lebih inilah, menerima bahawa ia adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang lebih tabah dalam menghidupi cabaran-cabaran hidup kita sehari-harian, apatah lagi dalam musim-musim corona dan sebagainya. Okey, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini akan menjadikan kita lebih mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menjadikan kita mukmin muslim yang baik, yang akan menerima dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga nanti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.